Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, so petang ni adalah petang yang kelima Medium buat FB Live. Medium buat FB Live tentang cukai pendapatan. So hari ni Medium buat awal sikit sebab sekejap lagi Medium ada appointment. Okay, so Medium tak nak tertinggal. Tiap-tiap minggu hari Jumaat Medium akan buat FB Live. So hari ni Medium tumpang kedai adik lagi di Benut. Sebab Medium tiap-tiap minggu balik kampung ada urusan. Okay, cakap pula laju Okay, so kenapa Medium hari ni nak share tentang borang B? Sebab borang BE dah berakhir. Borang BE 30 Jun dah kena submit. So sekarang ni borang B pula. Borang B bila due date dia kena submit dan bayar adalah 31 Ogos. Okay, siapa yang perlu isi borang B adalah individu yang memiliki perniagaan. Okay, kalau individu tu makan gaji dan dia juga memiliki perniagaan, tak kira lah perniagaan dia tu untung atau rugi atau untung atau rugi, dia perlu isi borang B. Okey, bila ada isi borang B ni, tapi korang punya view akan nampak terbalik. Okey, so ini adalah borang B. Ini adalah hard copy borang B lah. So kalau korang rasa tak confident nak isi secara online dekat e-filing tu, korang boleh print, korang boleh tengok dulu borang dia, hadamkan dulu borang dia, nanti korang akan familiar lah masa key in nanti. Key in pun tak ada masalah sebenarnya. Kalau salah sekali pun jangan submit dulu, key in. Okey, lepas tu nanti dah confirm, bulan Ogos pun boleh hantar. Okay, so itu beza dia borang. Siapa yang perlu isi borang B adalah orang yang mempunyai pendapatan perniagaan. Tak kira pendapatan perniagaan tu sama ada rugi ataupun untung, dia perlu declare pendapatan. Kalau borang BE, dia ada kriteria pendapatan yang boleh declare. Maksudnya kalau gaji setakat 2,000 sebulan, boleh lagi lah, tak payah declare. Tapi kalau gaji bersih, setelah tolak KWSP, setelah tolak KWSP lah, perkeso semua mesti 2,800. Okay, sebelum tolak gaji kasar tu lebih kurang 3,100. Pendapatan tahunan lebih kurang dalam 34,000. Selagi tak mencecah tahap 34,000 setahun, tak declare pun tak apa. Sebab dalam pengiraan, kalau bujang 34,000 masih lagi tak dikenakan cukai. Boleh isi, tapi nanti cukai yang perlu bayar adalah kosong. Okay, so itu kategori makan gaji. Tapi sekarang ni kategori memiliki perniagaan. Memiliki perniagaan, as long as you ada SSM, maksudnya berdaftar dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, ataupun ada lesen perniagaan. Okay, so kena buat deklarasi pendapatan terhadap LHDN lah. Okay, tak kira lah untung ataupun rugi. Macam nak tahu untung rugi, itulah bezanya borang B dengan borang BE yang Medium nak terangkan petang ni. Tapi Medium tak terangkan keseluruhan perbezaan dia, nanti korang pening. Medium nak terangkan satu sahaja yang penyata, sebab dia ada dua penyata yang korang kena sediakan. Yang pertama adalah penyata untung rugi ataupun penyata pendapatan. Yang kedua adalah kunci kira-kira, ataupun kita kenali dua-dua ni sebagai penyata kewangan perniagaan. Okay, dua-dua ni perlu ada untuk declare pendapatan dalam borang B. Okay, maksudnya korang dah siap, dah ada dah, barulah korang boleh declare dekat borang B. Okay, macam mana rupa bentuk penyata pendapatan ataupun penyata untung rugi? Orang panggil PNL, Profit or Loss Statement. Macam ni lah. Okay, nampak? Ni dia punya pendapatan, ni dia punya perbelanjaan. So kalau dia punya pendapatan melebihi daripada perbelanjaan, so dia akan dapat untung lah. Tapi kalau pendapatan dia lebih kurang daripada perbelanjaan, dia akan dapat rugi. So hari ni Medium akan explain apa itu penyata pendapatan, atau apa itu penyata untung rugi, ataupun orang biasa panggil PNL. Okay, ataupun Profit or Loss Statement. Okay, so nama penyata ni adalah penyata pendapatan perniagaan bagi tahun berakhir. Kalau tahun lepas 31 Disember 2019 lah untuk kita declare cukai 2020 ni. Okay, ataupun orang panggil penyata untung atau rugi. Okay, bukan untung dan rugi. Dia kalau dah untung, dia tak akan rugi. Kalau dah untung, dia untung lah. Kalau dah rugi, dia rugi. So penyata untung atau rugi, Profit or Loss Statement. Okay, so kenapa kena sediakan penyata untung atau rugi ni? Sebab kita nak detect sama ada perniagaan kita selama setahun tu mengalami kerugian ataupun keuntungan. Okay, sama ada pendapatan perniagaan kita pada tahun lepas selama setahun, daripada 1 Januari
sehingga 31 Disember 2019 untung atau rugi. Itu adalah tujuan atau objektif penyediaan penyata untung atau rugi ataupun profit or loss statement. Jadi kalau orang account ni makanan dia lah PNL. Tapi kalau bukan orang account dia tak tahu binatang apa PNL tu. P stand for profit, L stand for loss. Profit or loss statement ataupun penyata pendapatan atau rugi. Okay. So apa yang ada? Apa maklumat yang ada dalam PNL ni? So kena ada. Okay, sekarang ni perniagaan korang dalam bentuk apa? Korang jual barang ke ataupun korang jual servis? Macam Madam ni, Madam tak jual barang. Madam jual perkhidmatan, servis. Madam tak ada produk, Madam tak ada stok. So cara kita laporkan, cara kita tulis dalam PNL ni berbeza lah. Kalau macam Madam, okay, jualan, apa jualan, apa yang macam Madam adalah ejen takaful, apa Madam punya nilai jualan, atas sekali ni adalah nilai jualan. Nilai jualan adalah ataupun perolehan. Perolehan maksudnya pendapatan lah. Apa perolehan yang Madam ada, apa hasil yang Madam ada, apa jualan yang Madam ada adalah berapa Madam punya komisen takaful sepanjang tahun 2019. So kalau pendapatan based on commission, dia akan terima daripada siapa syarikat yang bagi komisen tu, penyata CP58 kalau tak silap Madam. Okay, so Madam memang akan dapat. So daripada penyata tu, so kat situ ada berapa komisen yang kita terima setahun. So masuk terus dalam kotak revenue ni lah, dalam kotak jualan ataupun perolehan ni. Tapi itu kalau commission base. Tapi kalau memang korang jual barang, jual baju, jual souvenir, jual makanan, so itu korang memang kena rekod hari-hari berapa jualan. Kalau misalnya macam ada sahabat Madam tu, dia memang bisnes kat Shopee, tak ada masalah. Shopee dia memang ada rekod jualan. So dia boleh print je statement daripada Shopee tu. Ni masalah ni kalau korang jual memang tak ada rekod, korang tak tulis kat buku. Lepas tu pun korang tak pembayaran sometimes secara cash, sometimes secara online. So korang tak ada rekod jualan. So macam mana korang nak detect jualan? Kadang-kadang kalau dah lepas sebulan pun, dalam masa sebulan 30 hari tu korang tak boleh dapat detect. So itu pentingnya, mesti ada sistem. At least korang ada satu buku tunai. Apa buku tunai? Maksudnya rekod duit masuk, duit keluar. So duit masuk tu datang dari mana? Datang daripada jualan lah. So daripada situ korang boleh detect sebulan tu berapa jualan. So sekarang ni kita nak kira jualan selama setahun, bukan sebulan. So dinasihatkan kalau baru pertama kali nak buat ni dan memang tak ada basic account, memang korang kena dapatkan hikmat nasihat accounting lah ataupun accounting services lah untuk buat. Korang memang takkan mampu buat. Orang yang account pun, yang dia ada diploma accountancy pun, yang dia ada degree in accountancy pun belum tahu dia boleh buat. Sebab dia tak practice benda ni. Sebab dia hanya belajar untuk exam. Okay, dia tak samalah. Orang yang practice dengan orang yang belajar setakat teori, dia tak sama. Okay, sekarang ni kita nak apply apa yang kita jual, apa yang kita beli tu dalam satu rekod perniagaan yang kita memang kena sediakan, iaitu PNL. Okay, so jualan lah. So tolak kos barang dijual. Apa kos barang dijual? Ni dah masuk dalam formula lah. Mesti ada nilai stok awal. Apa stok awal? Sebenarnya dalam accounting dia tak guna perkataan stok lagi tau. Dia guna inventory. Apa inventory? Maksudnya apa sahaja yang barang yang ada dalam kedai ataupun ni macam ni kan, adik Madam punya kedai ni, nampak tak dia punya ni, dia punya plak-plak ni semua. Ni adalah stok. Ni adalah stok. Kenapa stok? Sebab stok ni, sebab produk ni dah ada dalam kedai ni tapi tak dijual lagi. Itu adalah merupakan stok. So stok ni ada dua, stok awal dan stok akhir. Okey, bila dipanggil stok ni stok awal? Pada 1 Januari 2020. Ikut dia punya accounting kalender dia. Normally nak senang kita akan ikut tahun kalender biasalah. Maksudnya starting 1 Januari, akhir pada 31 Disember. Stok awal, so biasanya kalau awal tahun, okay, ataupun hujung tahun, perasan tak orang akan tutup kilang, akan tutup kedai untuk inventory count ataupun stock count. Inilah kegunaan dia, sebab dia nak kira. Dalam sistem pun ada, nak kira manual, nak kira dalam manual pun ada. So dia akan kira berapa nilai stok.
Kalau kecil je kedai tu senang lah. Kalau besar macam hypermarket, kadang-kadang dia tutup 2 atau 3 hari untuk kira. Okay, so inilah dia. Berapa stok tu dikira daripada nilai kos lah, kos belian daripada supplier. Contohnya ni kos belian dia RM5, so ada berapa unit? Ada 100, 5 kali 100, 500 lah untuk satu produk ni je. Yang lain-lain okay. Kalau yang macam ni pula, ni pula, ni mungkin RM10. Jadi bukan nak jual produk ni, madam nak tunjuk how to calculate inventory, how to calculate opening stock ataupun stok awal. Okay, so sebenarnya orang tak kira stok awal tau, orang kira stok akhir. Stok akhir tu dia akan jadi stok awal untuk stok akhir tahun lepas, dia akan jadi stok awal untuk tahun ni. So stok akhir untuk 2018 dia akan jadi stok awal tahun 2019. Macam tu lah. So nilai yang sama. Okay. Okay, lepas tu apa yang dibuat, mesti ada nilai belian. Tadi stok belian. Okay, so ni berapa jumlah pembelian selama setahun. Beli dengan supplier mana. Kalau ada 100 supplier, semua kita rekodkan. So semua tu mesti ada perekodan. Invoices, receipt, official receipt, semua kena ada. Okay, semua mesti ada, mesti record dalam file lah. So madam tak pergi dekat dia punya part accounting ni, kedai adik madam ni. Tapi dia adalah rekod-rekod belian, rekod-rekod jualan, semua ada. Okay, lepas tu tolak stok akhir. So dapatlah kos jualan. So apa buat? Jualan tadi tolak dengan kos jualan. Okay, jualan kalau lebih besar daripada kos jualan, dia akan dapat untung kasar. Untung kasar. So nak buat apa dengan untung kasar tu? Tolak dengan, tambah dulu dengan pendapatan-pendapatan lain yang perniagaan ada. Contohnya dia buat investment, dia dapat dividen. Okay, ataupun dia ada beli dia ada beli aset, dia ada beli bangunan, dia ada beli rumah kedai, dia sewakan, dia ada beli rumah. Okay, dia sewakan, ada pendapatan sewa, dia boleh masukkan, dan lain-lain lah. Ada royalty ke, tu pendapatan lain. Okay, lepas tu apa buat? Tolak dengan semua perbelanjaan yang ada. Okay, yang ini yang korang kena hati-hati. Tak semua perbelanjaan dibenarkan ditolak. Okay, madam rasa untuk perbelanjaan ni, okay, madam listkan dulu apa perbelanjaan yang ada dalam, yang disebutkan dalam borang B ni lah. Faedah pinjaman. Faedah pinjaman saja, bukan nilai pinjaman yang kita bayar. Faedah saja. So contohnya kalau kita bayar RM500 nilai pinjaman bulan-bulan, so daripada RM500 tu ada sikit portion faedah. So faedah saja yang dibenarkan ditolak dalam perbelanjaan ini, bukan keseluruhan nilai pinjaman yang kita bayar dengan bank. Okay, gaji dan upah kepada pekerja lah, sewa ataupun pajakan, kontrak dan subkontrak, komisen, hutang lapuk. Terms ni madam tak terangkan hari ni lah apa itu hutang lapuk, nanti next madam akan terangkan. Perbelanjaan dan pengangkutan, perbaikan dan penyelenggaraan. Perbelanjaan dan pengangkutan ni travelling lah, minyak, tol, semua. Okay, pembaikan dan penyelenggaraan, tiba-tiba kereta ataupun mesin yang ada dekat premis tu macam ni, madam adik madam ni dia jual hai kawan ni, adik madam ni dia jual dia printing company, so dia ada mesin. So kalau mesin tu dah sampai masa dia akan rosak, so nak panggil technician untuk betulkan mesin tu, itu kita panggil belanja penyelenggaraan. Okay, so itu boleh tolak lah dekat sini. Pembaikan dan penyelenggaraan, promosi dan iklan, buat FB ads, ataupun kita pasang papan tanda, kita pasang banner, kita pasang banting kat mana-mana, tu boleh. Okay, dan lain-lain perbelanjaan. Okay, tu semualah. So totalkan semua jumlah perbelanjaan yang ada. Okay, dan ingat ada belanja yang tidak dibenarkan ditolak. Contohnya belanja susut nilai. Apa tu pula belanja susut nilai, madam? Madam takkan share, madam takkan kongsi hari ni sebab madam petang ni madam masa agak singkat. So madam akan kongsi minggu depan. Kita spesifik lagi apa dia belanja-belanja yang memang dibenarkan ditolak dan apa dia belanja-belanja yang tidak dibenarkan ditolak. Ada sebab belanja susut nilai tak dibenarkan ditolak. Kenapa? Sebab belanja susut nilai tu akan diberi allowance. Okay, akan diberi allowance. Okay, allowance modal kita panggil. Allowance modal pula ada terbahagi kepada dua. Allowance tahunan dengan allowance permulaan. So itu semua madam akan terangkan next punya sharing. Okay, so apa tadi formula untuk PNL?
ataupun nyata untung rugi, jualan, tolak kos jualan, dapat untung atau rugi kasar, tambah pendapatan lain, tolak semua jenis perbelanjaan yang dibenarkan sahaja. So last sekali kalau masih lagi dapat positif, itu adalah untung bersih perniagaan. Tapi kalau dapat negatif, sudah kira rugi bersih perniagaan. Okay? Itu baru satu je statement. Ada lagi satu kunci kira-kira mungkin medium akan masuk 2 minggu lagi. So minggu depan medium akan terangkan secara terperinci belanja-belanja yang dibenarkan ditolak dan apa belanja-belanja yang tidak dibenarkan ditolak dalam perniagaan. Okay? So itu saja yang medium nak share hari ni. So medium buat ulang balik apa yang Madam dah share hari ini adalah berkenaan dengan borang B, siapa perlu isi borang B, dan apa perbezaan borang B dengan borang BE, dan apa dia penyata-penyata yang perlu disediakan. Dan Madam explain hari hanya penyata pendapatan ataupun penyata untung rugi. Okey, itu saja yang Madam nak share petang ni. Semoga bermanfaat. Selamat mengisi borang B. Sebelum nak isi borang B, pastikan korang dah siap dulu penyata pendapatan ataupun profit or loss statement dan kunci kira-kira. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Jumaat.